warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah lagi. Yang berusaha dihormati saudara pengurus majelis yang berbahagia, yang dipertua satuan serta ahli jalan puasa, para pendakwah kumpulan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi kerana petang ini seperti yang dirangkakan kita dapat bertemu dalam dewan ini, dan saya mengucapkan juga terima kasih kerana sudah menjemput saya kemari untuk memberikan sedikit ceramah tajuk yang dibayangkan kepada saya, yakni ibadat haji dan kurban. Saya rasa tajuk ini sudah lepas dah. Orang dah kurban, haji pun balik dah. Jadi kalau saya berikan juga tajuk ini, saya tak salah, sebab saya memang pengajar ibadat haji setiap tahun. Di malam ini dah mula dah terus haji di Masjid KLCC, dah mula dah. Semuanya saya nak tanya para hadirin, nak yang ni ke nak tentang hal ehwal semasa akibat tsunami dan sebagainya? Yang mana nak? Ehwal semasa. Okey, untuk nak pergi ke ehwal semasa itu, terlebih dahulu marilah saya berikan sedikit maklumat mengenai diri kita. Di dalam Islam dia mengatakan, dalam usuluddin dia ajar kita, dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Okey, saya ulang lagi sekali kerana saya tahu orang yang tak boleh nak melihat ini biasanya hatinya lebih cepat melihat. Dalam Quran ada sebut, ramai orang dia kata mata celik tapi hati buta. Ramai pula orang yang mata tak nampak, hatinya celik. Jadi yang tu kita lah. Kita bukan Ustaz Darah. Kita orang yang dengar Sebab Quran pun 3 kali sebut, dia kata orang ini buka mata tapi hati dia tak terbuka. Ramai orang yang Allah beri kurnia kepada dia tak boleh nampak, tetapi hati dia terbuka. Okey, cuba para pendengar depan saya ni boleh agak dah dalam 1000 orang duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat dalam tempoh setahun, berapa ramai yang hafal Yasin? Boleh agak dah? Saya ingat dalam 1000 tu mungkin 10 orang je yang hafal Yasin, mungkin 10 orang. Itu pun yang selalu pergi. Bagaimana kalau yang kadang pergi ke masjid? Apatah lagi yang jarang langsunglah tak tahu nak baca Yasin, sedangkan mata mereka jelek. Tapi bagi orang yang Allah kurniakan mata dia tak nampak, saya ingat boleh jadi mungkinlah 10 kali dia ulang baca Yasin tu dia boleh ingat dah. Sebab mata dia lebih awal menangkap. Itu kurniaan Allah pada kita, janganlah rasa kecil hati. Sebab mata kita tak nampak ni banyak juga benda yang terhalang kita tak boleh buat. Kan, kalau mata nampak macam saya ni, ya Allah, start kereta dan jalan je, ya Allah, semua boleh tengok. Tambah pergi ke pasar pula, main labu ramai. Tak mau tengok, sedekah. Kalau tengok dah jadi dosa. Kalaulah kita tak cuci mata kita ini, muka kita dengan wudu, maka bertapuk-tapuklah dosa mata kita.
Tapi bagi orang yang tak nampak pun dia tak kenal kepada dia sebab dia memang tak nampak. Dia pun nak juga kalau dapat. Bukan tak nak, tapi tak nampak tu bolehlah sikit memberi sedikit halangan supaya ni. Sebab minta maaf kalau saya cakap, berani saya cakap, orang yang Allah tarik nikmat kelihatan mata ini, maka Allah buka kepadanya hijab dan mata hati dia terbuka luas. Orang ini biasanya didorong ke syurga lebih awal daripada dorong ke neraka. Alhamdulillah, kita doa lah, kita jangan terlalu kesal lah hadiah Allah kepada kita. Sebab, ini nak cerita ni, apa sebab? Tadi saya cakap, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia kenal Allah. Apa asal saya kata macam tu? Mari kita buat analisis sikit. Boleh Boleh, are you alright? Thank you. Okey, manusia ini terdiri daripada dua komponen. Manusia ni Allah cipta dari dua komponen. Satu jasad, satu lagi roh. Satu jasad, satu lagi roh. Roh ini ialah direct dari Allah SWT. Allah kata, Panafak itu min ruhi. Manusia ini aku tiup dari roh aku. Jadi Allah bagi direct dari dia kepada kita. Jadi kita ni dengan Allah, unsur Allah banyak dalam diri kita kerana kita pinjam nyawa dari Allah. Allah tiupkan roh dari dia sendiri kepada kita. Nanti saya akan cerita lebih banyak kepada ini. Sebab jamaah hari ini akan sudah hanya pada pukul 6.30 petang. Masya Allah. Hari ini tak pakai Ustaz. Kan? Okey, sabar-sabar mendengar Tak apalah kakak boleh pukul 6 petang pun rasa tak macam mana lagi. Saya yang kisah. Bila matahari mula tak ada, saya pun kacau kan. Kakak tak kisah kan, apa-apa aku semua. Tapi bukan nanti lah. Kita tengok unsur pertama tadi roh. Allah jadikan roh datang kepada Allah. Unsur yang kedua ialah badan. Badan ini dari Allah juga, tapi Allah mencipta dari bahan-bahan tanah. Di dalam, cuba dengar betul, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah memberi keterangan kepada kita. Dia kata, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu dari bahan-bahan tanah. Kita ini dijadi dari tanah. Alasan saya jadi daripada bapak saya. Tapi bapak kita makan apa? Bapak kita makan apa? Nasi dari bukan dari tanah. Mana nasi dari tanah? Nasi dari boreh dari padi tanah, dari pokok padi tanah atas, tanah baja terpadi tai kelawar. Jadi kita berasal dari tai kelawar. Sebab khabar semalam dia kata baja tai kelawar sesuai untuk tanam padi di negeri Kedah Maka orang Kedah ramai masuk bukit dari tai kelawar. Kan? Kita makan ikan makan cacing, kita makan ikan. Kenapa kita makan cacing? Kita makan ayam makan tai, kita makan ayam. Silat juga lagi. Kan? Dia makan apa, beli apa, kita tak kisah. Yang penting kita halal makan ayam, sembelih ayam kita makan. Tapi itulah bahan yang nak jadi ayam tu apa? Bahan yang nak jadi ayam tu apa? Itulah akhirnya jadi kita. Ayam kita pun makanlah, nak ayam, makan beras, makan apa semua. Akhirnya beras tu jadi darah merah, darah putih, jadi tenaga, jadi hemoglobin, jadi air mani, jadi tarik mata, jadi tarik telinga, jadi semua jadi dalam badan kita. Lepas tu yang tak jadi apa-apa, yang lepas keluar tu, yang lepas keluar besar-besar tebu tu, itu dia. Kan? Lepas keluar tak nak yang tu. Yang lain semua sedut bagi jadi bahan penghidupan manusia. Tapi dia jadi daripada sumber itu sumber itu. Kemudian di dalam ayat Quran lain mungkin kita ingat ayat ni. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia ini melihat dirinya bahwa kami menciptakannya daripada air mani yang anyir, tiba-tiba jadi orang degil bukan main. Tanya semua Allah tanya kita balik, dia jadi kita, lepas tu kita degil sama semua Allah, dia tanya balik.
Sebab itu dia memberi jawapan kepada kita berat ya. Okey, itu unsur badan. Tadi unsur roh. Okey, mari kita tengok berapa stesen perjalanan roh melalui manusia. Roh manusia melalui berapa stesen perjalanan dia? Boleh agak tak? Boleh agak tak? Berapa kalikah, berapa tempatkah roh manusia ini berjalan? Berapa tempat dia singgah? Okey, saya bagi soalan adjektif 4, 5, 6 dan 7 ya. A 4, B 5, C 6, D 7. Boleh jawab salah satu daripadanya. Kalau susah nak jawab, saya benarkan gunakan talian hayat. Boleh? Okey, dah fikir dah. 5 second. Okey, yang mana? A 4. Okey, tadi ada angkat tangan nampak? Siapa yang cakap kata A 4 angkat tangan? 1 2 3 4 5 6 7. Okey, siapa kata B 5? Ni radio pernah cakap pasal 5 ni. Ustaz Ahmad Syukri Yusof nak kata 5. Oh 5 ada 3 orang saja. Siapa kata 6? Gila, seorang betul tak? Siapa kata 7? 7 ni tak angkat langsung, bodoh macam mana? Yang 7 tu ada lalu 7 orang. Yang tadi ada 6 orang. Orang ramai juga dekat-dekat 40, 50, 60. Kecuali tak mau lah macam tu. Okey, tak boleh pakai talian hayat ya. Jadi yang mana sebenarnya? Yang nombor 5 dengan nombor 7. Yang lain-lain semua sikit. Nombor 4 dengan nombor 7. Ini kena pakai tangan sekali lagi ni. Okey, 64 kena 7. 64 kena 7 sekali lagi. Siapa kata 4 angkat tangan? Ramai boleh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siapa kata 7? 7 ramai juga. Tak tahu tak? Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naik jadi 9. Okey, jawapannya 7. Sebab saya tengok ya, berarti tengok ini untuk kita. Ini betul-betul untuk kita. Tak ramai orang tahu tentang roh ini. Tak ramai. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wahai Muhammad, orang musyrikin bertanya mau mengenai roh, katakan kepada mereka, roh itu kerja Allah SWT. Mereka tidak diberikan ilmu kecuali sikit saja. Jadi kita nak faham sikit saja ilmu ini. Mari kita perhati betul-betul 7 alam yang dilalui oleh roh. Mari kita tengok jangan. Mula-mula kita tengok. Pertama, roh kita ni berada di stesen di alam arwah. Alam arwah atau dipanggil alam gaib. Apa dia? Alam arwah atau alam gaib. Maksudnya Allah jadikan alam terus dijadikan kita jadikan roh. Dijadikan roh manusia, Allah simpan di Lauh Mahfuz. Simpan di tempat yang khas. Simpan dia tak usik. Itu lama daripada alam mula wujud sampai sekarang ni. Akhirnya sampai satu masa mak kita kahwin dengan ayah kita. Dia buat apa-apa kita pun tak tahulah. Dia tak cakap apa dengan kita pun. Kita pun belum buat apa-apa, kita tak cakap kan. Nak cakap apa, itu kita punya hal. Jadi mak kita dengan ayah kita dah seronok lah, bergembira mereka baru sudah kahwin. Akhirnya termengandunglah kita dalam rahim ibu kita. Akibat pada baiknya bapa kita dengan mak kita termengandung kat kita. Dia termengandung kat kita selama 100 hari. Mula daripada dia bertemu sampai 100 hari. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat dirinya bahawa kami menjadikan mereka dari air mani ya. Bertemulah di antara mereka dua ni dan tersimpanlah zuriat itu dalam rahim ibu kita dan membesar kita selama 100 hari. Daripada percampuran jadi seketul darah akan jadi tulang, fakasawnal izama lahma, maka tulang itu dibaluti dengan daging. Kemudian dari daging itu 100 hari dibentuk menjadi janin, jadi orang, jadi janin, dilembagakannya artinya dijadi orang lah. Lepas jadi orang, kemudian orang ini pula ditentukan
keluar jari, keluar tangan, keluar kuku, dia tentukan jantinanya lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Jadi setelah ditentukan lelaki dan perempuan oleh Allah SWT dalam rahim ibu, masa itulah baru Allah SWT memasukkan roh yang disimpan di lauh mahfuz. Allah sendiri masuk. Allah sendiri masuk, iaitu melalui satu ayat Quran yang berbunyi, wa idh aqadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan anak Adam ini dari tulang belakang bapa-bapa mereka. Jadi anak Adam ni, janin ni, dijadikan dari bahan tulang belakang bapa-bapa mereka. Sebab itulah kita orang lelaki, kalau malam tu kita ada exercise banyak sikit, ada faham tu? Kalau kita ada exercise banyak sikit malam tu, besok rasa lenguh belakang ya. Faham je, bukan? Orang perempuan tak apa, dia ni pasukan pertahanan ni tak apa. Yang berat ni pasukan penyerang ni, sebab semua peluru-peluru dekat dia. Jadi dia kena gunakanlah itu. Pasukan pertahanan ni dia menunggunya tak apa sikit ya. Tapi dia teruknya selepas ada kesan baru dia tu. Dari mana bulan baru dia nak muntah kan. Itulah kesan dia. Jadi apabila sudah 100 hari, sebab itulah tuan-tuan puan, mengapa bila kita bercerai kena tunggu 100 hari, 13 hari? Mengapa? Sebabnya nak menentukan wanita ini tidak ada janin di dalam perutnya, dalam rahimnya. Kalau ada janin, artinya katakan dia bercerai baru sebulan, masa bercerai clear, tak ada apa-apa. Kemudian tunggu lagi sebulan setengah, nak sampai 12, 13 hari, tiba-tiba mengandung pula. Siapa tu mengandungkan dia tu? Jadi dipertikaikan. Jadi lelaki akan pertikaikan. Aku tinggal kau dulu cuci, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Pasal kau cerita kepada aku itu hari, kan, lepas cerai kau kata tak ada apa-apa, sebab kau telah menyanyi lagu dia datang dengan lemah lembutnya. Ada nyanyi lagu tu? Aku nyanyi lagu tu clear lah. Tiba-tiba lepas tu tak nyanyi pula 2 bulan. Mana datang ni? Sebab itu dalam Islam dia buat betul-betul supaya manusia tak boleh berbohong. Tak boleh bohong. Dia ada faktor penentu melalui diri dia sendiri. Jadi dah 100 hari, janin pun terjadi, berlembaga semua. Allah pun masukkan roh di dalam badan dengan bertanya, alastu birabbikum, wahai roh, aku nak masukkan kamu di dalam badan, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidina. Dia kata, ya, kami mempersaksikan diri kami bahawa engkau adalah Tuhan kami. Pasal apa? Allah kata, engkau ni cakap je, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti di hari kiamat engkau bila bertanya tak tahu. Ni sedangkan kau sudah berjanji. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, bila kita janji dengan Allah yang dia tu Tuhan kita, kita kena menganggap Allah sebagai Tuhan. Jangan mensyirikkannya dengan sesiapa. Contoh, jangan syiriknya senang je, semayanglah 5 waktu. Jangan syirikkan Allah SWT. Ini maghrib, duduk pasal malam. Maghrib, surau sebelah tu, surau kata, hayya ala salat. Kita jawab, you pergi sudahlah, hai sibuklah. Panggil beratus kali tak datang. Jumpalah dia semayang Aidil Adha sekali, kita tengok mat, aku dah mula datang masjid, datang tu. Nantilah dulu, nanti bila lagi, nanti besok. Ngapa esok masih ada. Dua tak lama jumpa ada lagi. Mat panggillah, dah mula masuk masjid ke semayang je, nantilah dulu, nanti bila lagi, nanti besok. Ngapa esok masih ada. Duduk 6 bulan kemudian, tiba-tiba orang penuh di rumah dia. Kita pun pergi ziarah rumah dia, tanya orang, tahu pasal mat jadi macam ni? Sudah tiada esok bagimu. Tahu tak tiada esok bagimu? Apa dia? Mati. Mati ni yang jadi kelang kabut. Kelang kabut bila mati. Orang mati kita hantar mana? Orang mati kita hantar mana? Terus mati hantar kubur kan? Macam orang Kristian tak nampak?
mana? Ini jadi masalah tu imam. Hidup panggil mari jadi makmum tak datang. Bila mati terus masuk masjid jadi imam. Betul tak orang mati jadi imam? Kenapa jadi imam? Duduk depan. Ini yang imam marah ni. Orang ajar dia kata panggil mari jadi makmum tak datang. Bila tak panggil mari terus jadi imam. Tu yang tu imam apabila dia bertahlil dia geleng kepala tu la ilaha illallah. La ilaha. Dia geleng kepala. Geleng tu tanda tak suka tu kan. Habis boleh pula tu. Ini nak kena ingat ya. Jadi apabila roh kita dimasukkan ke dalam apa nama ini rahim, dalam badan kita, dalam rahim ibu, kita pun hidup dalamnya. Ini alam yang kedua panggil alam arham. Alam apa? Alam arham, alam rahim. Berapa lama dalam alam rahim? 6 bulan. 9 bulan tadi 3 bulan 10 hari dah pakai dah bang. 3 bulan 10 hari dah pakai dah, 100 hari dah. Baki lagi macam mana? 6 bulan lagi nak cukup 19 10 hari. 6 bulan kita pun bergenang lah di dalam rahim ibu kita. Kaki kita mula dah terajang dah. Total. Lagi 8 bulan lagi kuat serigung mak. Lepas tu tak ada deraka kat mak. Kita duduk terajang dia dulu. Sakit je ni. Pernah mengandung dah? Pernah tak apa. Saya ni tak pernah mengandung. Cuma mana je ni. Kan? Saya bagi orang mengandung reti lah. Nak mengandung tak apa nak reti. Tak tahulah macam mana dia punya bahannya. Akhirnya lahirlah kita. Bila lahir saja kita, hiduplah. Itu alam yang ketiga, alam duniawi atau alam hayah. Alam apa? Alam duniawi atau alam hayah, alam hidup. Berapa lama kita hidup? Mintalah kepada Allah nak hidup 60 tahun lah. Tahu tak bahawa jika kita hidup tidak beribadat, kita orang yang rugi. Kalau tahu macam mana nak kira? Tak ramai orang kira. Okey, dengar macam nak kira betul-betul. Dengar. Ya Allah kata, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa demi semaya asar. Sekarang lah dekat semaya asar ni. Maknanya umur dah nak ujung lah. Innal insana lafi khusr. Kalau manusia tak buat ibadatnya tu, dia semuanya dalam kerugian. Macam mana rugi? Yang tak rugi illa alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq. Berpesanlah dengan kebenaran, berpesanlah dengan kesabaran. Nah, inilah yang Allah SWT berikan kepada saya sedikit hadiah, iaitu jadi orang pandai bercerita. Bukan saya dulu masa dilahirkan bukan nak jadi orang pandai cerita. Saya pun bodoh masa baru lahir dulu. Mak saya proses bagi saya jadi pandai. Cikgu-cikgu ajar saya pun cari ilmu pengetahuan. Tiba-tiba banyak dapat ilham, Tuhan bagi gifted lah, bagi sedikit keistimewaan, boleh ceramah. Segala ni dia ceramah. Malam ni ada ceramah di KLCC. Malam tadi ada ceramah. Malam esok ada ceramah. Saya selalu bila balik, saya jarang-jarang bawa isteri saya. Pergi ceramah saya jarang bawa isteri. Mengapa? Sebab ada sebab dia. Okey, saya tanya kakak sekalian, kita bila kita kahwin kah, yang pasangan kita tu kita panggil apa? Orang panggil apa? Suami kan? Yang kita ni pula pasangan dia panggil apa? Orang rumah. Yang bahasa yang selalu disebut kan? Isteri. Bila kita anggap kita ni isteri, bermaksud kata seolah kita membenarkan suami kita kahwin lagi. Ingat tak kak? Bila kita kata kita ni isteri, seolah kita membenarkan dia kahwin lagi. Mengapa? Okey, cuba kira tengok 3 puntung jari kita. Angkat jari 3 puntung. Okey, puntung yang pertama is one, betul tak? Jari yang kedua is two. Jari yang ketiga is isteri, bukan? Betul tak? Jadi selagi orang tanya, you ni siapa? Saya isteri Ustaz Daud. Jadi mana is one, mana is two? Tentulah kena cari lagi bagi cukup kan? Kan? Apa pula? Siapa yang cakap kata isteri? Lain kali kata Iswan. You siapa? Saya Iswan Cipta Karya. Jangan kata isteri. Saya mau jantung dengan bini, saya mau
macam tu juga dengan bini Bila saya balik ke rumah, apa balik lewat ni? Balik ceramah ni. Apa balik lewat? Ceramah. Malam tadi ceramah. Malam esok pula rumah Cik Rama. Cik Rama mana? Ceramah. Kau ni lah. Dan mengantuk apa pula cerita panjang-panjang. Kan? Dia ingat saya pergi rumah Cik Rama, tapi dia tak bagi kebenaran. Bukan bagilah kebenaran kan. Dah ingat rumah Cik Rama je. Okey kan? Baik. Kita, Allah kata kepada kita, demi masa sungguhnya masalah kerugian. Macam mana tak rugi? Cuba tengok ya. Jika kita hidup 60 tahun, apakah yang rugi kita tak buat ibadat? Pertama, kita tidur 20 tahun. Hidup 60 tahun, tidur 20 tahun, betul tak? Okey, tidur pukul berapa malam? 10, bangun pukul 6, bukan ke 8 jam tu? Ya, lepaslah tidur pukul 10, bangun pukul 6, 8 jam. Subuh pukul 6, 8 minit sekarang kan? Tengok. Ada yang kadang-kadang tu kalau tu tidur pukul 11, bangun pukul 5.30, dah tinggal 7 jam dah Ustaz. 7 jam masa dah dewasa, tapi masa kanak-kanak 18 jam. Jaga simak Felkia Hindustani. Ngasuh anak dengan cakap kabi kusi kabi gam, kucuk cotan ni. Batu anak kita celik mata nak Syahrukh dia. Celik mata nak Syahrukh. Lain tak ada. Lepas tu tidur punya lama. Hitam panjang seorang manusia, jika dia hidup 60 tahun, dia tidur 20 tahun. Tidur tak jadi ibadat kalau kita tidur tak macam biasa. Kecuali kita buat ibadat pun jadi ibadat. Jadi macam mana? 40 tolak 20 tiga orang. 60 tolak 20 tiga orang. 40 tahun dah tinggal umur kita. Tolak 12 tahun masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak apa ibadat kita buat? Pecah pinggan, kayu basikal, mandi telanjang, tengok TV, main game, usik adik, apa lagi? Itulah, borak, jalan, pergi supermarket, nak barang banyak. Habis masa 1 hari sampai 12 tahun, gone with the wind. Tak buat apa-apa. Bukan ada ibadat pun, jahat. Jadi tolak lagi 40 tolak 12 tinggal berapa? 28. Dah setengah umur ibadat tak buat lagi, syurga mana nak masuk? Tolak pula 10 tahun pula hiburan. Okey, dengar lagu berapa jam sehari? 3 jam. Kan? 3 jam sehari. Apa lagi yang ni? Okey. Bergaya telefon berapa lama? 2 jam. Apa lagi? Sebutlah, bukan buat ibadat sangat. Semua yang menggamit kita semua ke arah dunia. Tak buat ibadat langsung. Kan? Jadi bila masa kita nak buat ibadat? Kalau kita buat tak apa jugalah, ni tak buat langsung. Pergi pasar malam lagu mana? 3 jam setengah, 4 jam. Bayangkanlah. Kan? Sebab itu kalau kita tengoklah hiburan ni, dia punya ni. Mari saya buat satu bandingan lah. Buat bandingan. Hari ini kita mari dengar ceramah. Inilah keadaan kita. Malam ini hari Sabtu Ahad kan ni? Okey, hari Sabtu Ahad ada pentas muzik di mana nama tu? KLCC. Penyanyinya ialah apa ni yang menyanyi lagu Bunga-Bunga Cinta tu dia? Sandar pada kenangan. Tipu ketipu. Lepas lagu Bengan, lagu Pening, lagu apa lagi? Okey, semua tu kita panggil mari. Okey, mari kita bayang antara dengar ceramah dengan tengok hiburan. Dengar ceramah, tengok hiburan. Okey, berapa lama kita pergi ke tempat hiburan tu? Nak main pukul 8 ke apa kita pergi? Pukul 5 pergi. Tiket berapa? RM20. Pakaian orang lelaki, kasut Reebok 120, stokin Puma 12, seluar pakai seluar jean, tak pakai seluar orang lagi dah. Sebab tu gambar jean dan suat khabar telanjang. Seluar orang, seluar dia dari pakai orang, kan seluar jean orang pakai.
Jin tak pakai seluar dia, kan? Kemudian seluar jalan San Sebastian 10, baju camel 65, topi Chicago Bull 23. Itu harga nak masuk tengok hiburan selama 6 jam. Main 3 jam je kita kena masuk 6 jam. Kemudian burger pula harga RM50 di penjuru jalan. Tapi kalau kita masuk ke dalam dewan tu harga dia RM4, kita kena beli 2 RM8 burger. Satu untuk kita, satu untuk rendut kita. Cewek kita pun dia nak makan juga. Air sebotol jadi RM2, dia sebotol kita kata cukuplah RM10 hanya untuk makan. Sedangkan benda itu beli kok jalan Brickfield tu sebotol air hanya RM1 saja. Kemudian burger RM1.50. Sampai sana dia tekan harga kita kena makan sebab lapar kan. Itulah dia. Nyanyi ye. Orang dengar nyanyi, orang yang mata celik lah. Bila dengar nyanyi pergi duduk depan pentas. Mengapa? Sebab para penyanyi wanita dia pakai baju, banyaknya dia mendedah-dedahkan sikit. Lepas nyanyi dia tunduk pula. Ya Allah, orang hadut di depan jatuh biji mata putih pun balik. Macam tiap-tiap kali lepas nyanyi dia tunduk depan kita tu. Ya Allah, macam mana tak jadi geram? Kan? Tak mau. Tapi mengapa orang pergi dengan ceramah suruh duduk depan, pergi duduk tepi tangga je, tak mau masuk? Tak nampak? Okey ya. Mari kita bayang, buat bandingan orang pergi dengan ceramah. Katalah Pak Yazid nak ceramah kat surau kita malam ini. Berapa tiket kena beli? Free. Okey, dah free. Nak ceramah pukul 8, berapa kita datang? 8.30. Esok datang pukul 7.28. Waktu hayya 'alas solah datang waktu itu ya. Jangan datang 8.30, datang 7.30 sembahyang dulu. Okey, pakaian orang lelaki, kasut apa? Selipar Jepun, pongcong panggil RM2.50. Bawa selipar buruk oleh selipar baru. Kenapa? Orang mata tak nampak tak katalah dia tak nampak, dia pakai selipar siapa pun. Ni orang mata celik ni, ambil selipar baru, bawa selipar buruk. Mengapa? Bukan silap. Guru agama mengajar, buanglah yang buruk-buruk, ambillah yang baik-baik. Jadi dia percaya apa benda buruk ni? Selipar. Bawa lah selipar. Apa pula yang baik? Selipar orang. Pasal harga murah dia pun pakai balik. Orang pun tak nak marah. Jadi kalau tuan-tuan kehilangan kehilangan selipar, jangan marah lah, niat sedekah lah. Awak tak dapat pahala je buat apa? Pergi dengan ceramah tu dah elok dah. Okey, pakai selipar. Stoking pakai dah? Dah. Pakai kain ke pakai seluar? Kain. Cat gajah duduk RM2. 12 minta tawar 10. Seluar jeans 120 tak tawar pun. Tengok. Kadang-kadang pula bini pula hadiah kain sarung mengingati hari ulang tahun perkahwinan. Itulah dia pakai berbila-bila kan. Itu bini saja ingat suami, suami jarang ingat kat bini kan. Tengok, dan bagi respon. Maklumlah kau, suami kita ni nak dibelai, nak diurut. Silap urut sikit muka masam kan. Tak urut langsung lagi lah susah. Jadi kak pun nak kenal lah, pandai sikit urut tu. Kena belajar ilmu urut-urut sikit ya. Nak cakar rimau ke. Siapa kata Ustazah Nur Bayar cakar rimau dengan gosok apa? Laba-laba. Gosok laba-laba. Saya tak tahu apalah istilah tu. Saya tak ada minat buat benda tu. Kan? Laba-laba gosok rimau cakar di mana ni? Dah cakar habis lah. Okey. Itu kain. Ada pakai tali pinggang lah? Tak ada. Ada pakai seluar dalam dah? Tak. Bukan apa nak ngamuk, pergi nak tengah ceramah, tak payah. Baju apa? Baju Melayu. Harga baju Melayu apa? RM35. Itu dah mahal dah tu. Okey, RM35 je. Itu pun dah 5 kali pakai raya dah. Kepiah putih pula berapa satu? Free. Orang balik umrah, balik haji bagi. Nak beli. Tengoklah nak pergi ke syurga ni cukup murah. Orang tak mau pergi. Berapa ramai yang pergi dengan ceramah?
Ada 60-100. Tapi kalau kena muzik 5,000. Kutip 25, 20 ringgit, 5,000, 100,000 dapat. Dengar ceramah, masuk ke dalam masjid, tengok tong derma tepi pintu, lari masuk pintu kecil, tak masuk pintu besar, ada tong derma. Lepas semayang fardu, dekat nak ceramah, tiba-tiba orang tolak tong derma pula. Tengok tong derma lalu depan, baru semayang sunat 2 rakaat. Yang tutup mata tu tak apalah, tak nampak. Ini yang nampak depan tu baru semayang sunat 2 rakaat tu. Sampai tong derma kena tawaf ke belakang, timbul ke lain, tak melalui depan orang semayang. Itulah dia. Jalan masuk surga ni payah. Walaupun semudah-mudahnya dia jadi payah, syaitan halang tak mana-mana. Itulah dia. Sajalah nak bagi bayangan. Saya kata hiburan 10 tahun ni, itulah dia. Jadi umur kita tadi berapa? 28 tolak 10 tinggal berapa? Tinggal 18. Surga mana nak masuk? Ibadat tak buat lagi, dah tinggal 18 tahun dah baki umur kita. Tolak lagi 12 tahun. Apa satu tolak 12 tahun? Kerja, bukan sakit, kerja. Kerja umur 20 tahun, berhenti kerja umur 56 tahun. 56 tolak 20 berapa? 36 tahun bukanlah kerja 24 jam. Kerja 8 jam, tidur 8 jam, rehat 8 jam. Jadi kalau 8 jam kali 8 jam per 24 kalinya 36, jadi berapa? 12 lah kan. 8 bagi 1 8, 8 bagi 3 24, 3 bagi 1 3, 3 12, 36 kan. Jadi 12 tahun kerja. Bila kerja 12 tahun dapat duit. Dapat duit pun rugi lagi, bukan untung. Pasal apa? Kita ni keperluan asas kita bila dapat duit, kita nak beli apa? Nak beli pakaian ke, makanan ke, beli radio ke, beli apa? Keperluan asas yang utama sekali apa dia? Makanan. Okey, dapat duit pokok penting beli makanan. Perasan tak kita dapat duit halal, beli makanan haram, jadi apa? Haram. Ada orang kerja di tempat haram, jadi kerani kedai ekor atau pekerja kelang kalau sebut, dapat duit haram, beli benda halal, jadi apa pula? Haram juga. Duit halal beli benda haram jadi haram. Duit haram beli benda halal jadi haram. Orang tu pula dia kerja dekat Kelang Kalsebut. Kerja dekat Kelang Kalsebut, beli pula ayam tak sembelih. Duit haram beli benda haram jadi lagi pertama haram. Bukan haram saja, double haram. Haram dapat duit, haram makan, jadi 2 kali. Cuma satu saja yang selamat. Macam kita dapat duit halal, beli benda halal, baru jadi tengok 3 lawan 1 mana menang? Haram lawan 1 halal, mana menang? Haram ni banyak, menang dia lah. Yang halal ni 1 selalu kalah. Jadi 3 lawan 1 selalunya menang 3. Hanya 1 saja, 3 lawan 1 menang 1. Dan satu keadaan saja di dunia ni, 3 lawan 1 menang 1. Apa dia? Orang kahwin 3. Ya, orang kahwin 3. Buat macam mana pun lelaki dia yang menang. Terus saya kata apalah, bonoknya tapi dia tak tahu bahan-bahan ni, bahan dia macam mana pula. Okey, kita tengok balik. Berapa umur kita dah tinggal? Okey, tadi basic ni apabila kita dapat duit, kita beli makanan, itulah kedudukan dia. Habis basic ni yang kedua, keperluan asas yang kedua apa dia pula? Pakaian. Okey, bayangkan pakaian pergi ke konsert dengan pakaian pergi ke kelas agama, mana mahal? Konsert dah sebut dah tadi. Okey, yang ketiga kereta pula, kenderaan. Jadi kita ni tak bawa kereta ya, tumpah naik kereta orang sudahlah. Terus saya sebut lah. Tapi kalau orang mata celik, dia beli kereta dia tak pernah bawa pergi ke masjid. Di masjid tu jarang-jarang kita jumpa Mercedes, BMW, jarang. Yang kita jumpa Toyota Corolla KE 30 hidup muntah skru ke jalan, itu banyak. Jadi orang ada kereta tak gunakan pergi ke masjid. Ini lagi. Tapi dia pun guna untuk pergi ke hotel, buang duit ke hotel. Bila sampai hotel macam-macam benda-benda yang tak elok ada sana. Walaupun niat dia elok, tapi dia dah pergi tak mayang buat apa? Rumah
Yang terakhir kita ada duit nak beli rumah. Cuba tanya rumah kita, umur berapa pun kita mula beli rumah? Umur berapa dah? 45-50. Beli rumah baru duduk 5 tahun ni mula batuk. Pasal apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Baru nak beli rumah dah, rumah halau pergi ke kubur. Kubur tak pernah kita pergi dah dia panggil dah. Maka beli rumah pun kadang-kadang jadi rugi. Tak beli, nak duduk di mana? Takkan nak nyewa selama-lamanya. Nampak tak? Inilah dia yang kita sifatkan tadi, kerugian ada di mana-mana kalau kita tak pandai. Tu kalau kita tak ni. Jadi berapa dah habis dah? Habis dah. Semua dah kita pakai lah. Dah kerja 12 tahun dapat duit, itulah dah kita pakai. Jadi umur kita tadi pun 18 tolak 12 tinggal berapa? 6 tahun dah tinggal. Ibadat dah buat lagi. Kemudian kita tolak pula dengan 3 tahun makan. Jangan makan 5 minit, makan 10 minit, makan setengah jam, makan 1 jam, makan. Bukan makan lagi dah, makan dalam makan. Apa tu makan? 3 tahun kita habis masa untuk makan. Makan belum tahu lagi kita boleh jadi ibadat saja. Tapi kalau tak makan kadang-kadang berdosa. Makan banyak pun kadang-kadang berdosa. Jadi benda harus. Kalau tak pandai, kalau makan tak semayang buat apa? Akhirnya ada berapa lagi? 6 tolak 3? Tolak 1 tahun, tandas. Pergi tandas ni jangan pergi tandas kan? Pergi tandas apa? Belok ni. Belok ayo ke jalan tak ada. 1 tahun. Baik bocor 1 tahun kita membelanjakan masa untuk pergi ke tandas. Jadi tinggal berapa lagi? Surga mana nak masuk? Semuanya hidup kita habis dengan penghidupan. Akhirat tak ada. Kecuali orang beriman. Kalaulah kita beriman daripada umur 15 tahun, berjalan kita dapat pahala, makan dapat pahala, dengar ceramah dapat pahala, ambil wudu dapat pahala. Akhirnya habis saja 60 tahun kita pun mati masuk alam yang keberapa? Kira balik tadi alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam hidup, kemudian alam barzah, alam mati. Dan 4 alam dah. Itulah kata 4 alam tadi tak tepat. Dan 4 baru sampai alam kubur. Dia ada banyak alam nak pergi lagi ni. Okey? Berapa lama nak duduk dalam kubur? Tak tahu. Ribu tahun. Cuba bayangkan orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 1425 tahun yang ingkar pada Nabi Muhammad sedang mendapat azab di kubur. Bayangkan, hidup 60 tahun kena azab 1000 tahun. Itu tak tahu lagi bila dunia ni nak kiamat, duduk dapat azab. Tu yang kita kena buat ibadat banyak. Okey? Jadi kena di kubur tu kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin, ni cerita pasal bab mati sikitlah. Untuk ingatan kita untuk ingatan kita. Waktu nak mati besok, dalam kitab Sabilul Muhtadin, bukan kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Nulis As-Samarqandi. Dia kata, seseorang hamba Allah jika nak mati, seseorang manusia jika nak mati, kalau dia ni hamba Allah, orang yang patuh kepada Allah, yang mukanya putih. Kita ni kalau ambil uduk muka putih sebab kita basuh muka kita tiap-tiap hari. Basuh tiap-tiap hari. Jadi kita mati besok, wajah kita jadi putih. Hari tu ada orang perempuan di kawasan negeri Jepun tu. Saya pergi ceramah kawasan tu. Tak ada orang perempuan kawasan negeri Jepun di Kuala Lumpur. Ada perasan tak? Tak perasan Di Damansara haid. Kan haid di Jepun Damansara haid, UK haid. Orang tu semua orang kaya-kaya tu, semua haid belakang. Macam Jepun lah. Musim-musim haid. Jadi saya pun katalah, semua wanita, semua orang bila dia ambil wuduk selalu basuh muka, mati besok di pada masa muka dia jadi putih. Ayat Quran kata, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ayat 106 surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Hari itu ada orang yang diputih muka, ada orang yang dihitam muka. Adapun orang-orang yang dihitamkan muka mereka,
Allah terus tanya apabila roh masuk dalam badan mereka. Allah pun tanya, akafartum ba'da imanikum, kamu buat kerja orang kafir dalam dunia ini sedangkan kamu telah beriman. Kamu beriman dengan aku, kata tidak Tuhan lain sembah mereka Allah, tapi hari Jumat, hari Maghrib kamu duduk di pasar malam tak sembah aku. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Rasalah di pada mahsyar ini keingkaran yang kamu lakukan dulu. Jadi tolonglah. Jadi bila saya cakap macam tu, ada seorang perempuan tanya, Ustaz, kami orang perempuan macam mana? Kenapa kak? Kami ni, Datin, kenapa Datin? Kami ni orang perempuan, kami boleh basuh muka 22 hari saja. Lagi 8 hari tak basuh. Kenapa kak tak basuh? Tak boleh basuh, Ustaz. Mengapa? Yalah menyanyi lagu. Nyanyi tengok kak nak dengar. Dia datang. Dia menyanyi lagu tu. Tak apa, kak ai 8 hari je. Nanti wajah kakak akan jadi putih apabila suami kakak iron wajah kakak. Ada faham tak? Tengok tu buat tak faham je bila kita cakap. Kalau suami kita selalu iron kita, dia bagi pahala kat kita, kak oi. Kalau kita kedekut tak mau bagi iron, muka kita nak jadi hitam lah. Okey, ada faham? Kena cermat-cermat suami ya. Kena cermat-cermat suami kita ni, dia lain. Perempuan ni senang berkira ya. Suami tak boleh. Bila habuan dia nak, dia rendah jadinya. Kalau tak bagi dinding, tak kata lagi dah besar. Gosok dinding, empas pintu semua, itu tanda lah tu. Mula kepala dia melegak tu. Perempuan lelaki lain. Sebab orang lelaki ni dia memiliki senjata dan dia ada pelurunya. Kalau dah peluru lebih, dia akan gunakan. Kalau tak boleh, ini yang jadi hara-hara ni. Saja cakap je kalau tak berapa faham. Wah, belum kahwin susah nak cakap kan? Kenapa tak mau kahwin? Nikmat yang Allah bagi dengan begitu mudah, urus-uruskanlah kahwin. Bahagia kahwin ni. Dah kahwin? Dah nak kahwin lagi? Itu salah dah. Itulah dia, dah kahwin nak kahwin lagi. Allah, seorang pun cek beliau, siap beliau makan tanggung berak tong seorang pun. Kalau Ustaz Daud cergah apa semua bawa kereta ke sana kemari pun bini masih seorang lagi, orang lain pun ikut letaklah. Problem, seronok big problem, very big problem. Tapi tak tahulah. Taklah mana tahu kata-kata menyentuh sekali. Lipat kono baring ya. Tak apalah, kita terus bincang bab itulah. Apa yang saya nak cakap sekarang ialah nanti kita di alam barzakh, alam kubur. Kata dalam kitab ini Sabil tadi ni Tambil Wakil ni dia kata, menjelang kita nak mati, datang malaikat dari langit. Malaikat dari aras turun bawa kain kapan berwarna putih. Dia duduk di hujung kepala orang yang nak mati. Tapi mati sakit. Mati sakit, bukan mati hanyut, bukan mati terbakar, bukan mati aksiden, bukan mati terkejut ya. Bukan mati tsunami. Ini mati biasa, mati yang sakit biasa. Jadi kalau kita orang baik, orang yang beramal soleh, jadi orang tsunami ini begini pula. Bagaimana dengan tsunami? Kita cerita tsunami sikit ya. Orang tsunami ini kata sebuah kitab, dia kata ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha azabun fil akhirah wa innama azabuha fid dunya al fitanu wazalazilu wal qatlu wal balaya. Dia kata umat Muhammad ini umat yang sangat dipelihara oleh Allah. Mereka tidak diazab dari akhirat, iaitu di kubur dan di padang mahsyar. Adapun azab mereka hanya di dunia. Dugaan di dunia, iaitu pertama dia kata al-fitanu. Fitanu ni mati teraniaya, seperti ada bau ni yang kena buli jalan raya, apa Khairi ke apa? Tu dia kena mati jalan raya. Mati apa lagi? Mati wanita. Bukan orang yang budak yang kena rogol tu kan, dibunuh tu. Itu semuanya mati teraniaya. Jadi orang ini dipelihara oleh Allah, tidak ada azab kubur, tidak ada azab di pada mahsyar. Itu kenyataan daripada hadis tadi.
Kemudian wazalazil, mati tsunami ataupun mati gegaran bumi. Gempa bumi mati lah kalau mati. Tapi dengan syarat kita orang Islam lah. Kalau tak Islam sama macam orang lain lah. Kan? Tapi orang Islam dikecualikan dari azab kubur dan juga azab akhirat. Kemudian wal qatlu, mati berperang ke jalan Allah. Dan akhir sekali wal balaya, mati bencana. Bencana seperti seorang wanita mati melahirkan anak. Jadi kak kalau mati waktu melahirkan anak apa tu, biarlah mati, tak apa. Sebab itu mati tidak diazab di kubur. Dan dia tak kata pula seorang suami yang mati kerana apa? Membikin anak atau mengandung, dah. Sebab dia tak mengandung. Tapi dibalik kepada orang perempuan. Orang perempuan ni banyak ya. Mati melahirkan anak, mati aksiden, mati tenggelam, mati terbakar. Itu semua al-balaya. Dia panggil bala bencana yang menimpa. Ya. Sebab bala bencana ni dia kena sebenarnya macam rumah terbakar, ada 3 rumah aja. Tapi kalau gegaran bumi, ribu-ribu orang mati, puluh ribu. Tadi kita dengar saja berpuluh ribu orang mati kan. Itu dia. Apa pasal di Indonesia banyak kena tsunami? Ini tolong kita jaga diri kita ya. Jaga diri kita, tolong baik-baik. Jadi pasal ramai sangat orang Indonesia ni melawan Allah SWT. Ustaz, mana Ustaz tahu lawan Allah apa semua? Okey, saya tanya, manakah negeri yang paling banyak pelacuran dalam manakah negeri Islam yang paling banyak pelacuran? Malaysia. Orang Arab kalau mari sini, kalau sorang-sorang dia tak mahu Malaysia, dia pergi Indonesia. Banyak sangat pelacuran di kalangan orang Islam. Manakah negeri yang paling kuat Rasulullah? Indonesia. Manakah sebuah negeri yang bapaknya, suaminya Islam, isterinya kafir, isterinya Malaysia. Orang Malaysia, suami Islam boleh kahwin dengan orang Kristian. Sedangkan Quran kata la tantul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kamu kahwin dengan perempuan-perempuan musyrik yang tidak bertuhankan Allah kecuali mereka beriman. Tapi dia tak nak. Dia duk kata ahli kitab apa? Apa kitab dia baca? Kitab apa dia baca? Injil. Ini dengar ya, satu dialog berlaku di antara pendakwa Kristian dengan seorang yang masuk Islam. Pendakwa Kristian itu ialah nama dia Nicholas Sylvester daripada Sabah ya. Pergi belajar dekat Amerika, dekat New York. New York ni the capital of sins. New York ni capital of sin, artinya ibu negeri segala kejahatan di New York. Jadi apabila si apa nama ini Nicholas ini berjumpa, pergi masuk dalam kelas tu, dia berjumpa dengan seorang Jerman, selalu memuji Islam. Dia kata Islam ni actually baguslah, Islam ni bagus. Jadi dia ni tanya, apa pasal kamu kata Islam bagus? Lepas tu kau ni tanya balik, kamu dari mana? You are from where? Dia kata from Malaysia. Malaysia, Islam is very good. Dia kata no lah, saya di Malaysia Islam. Dia kata orang Islam Malaysia merompak orang Islam, bunuh kanak-kanak orang Islam, sumbang haram orang Islam, lawan motor malam-malam Islam kan, budak-budak lawan race motor Islam, rasuah kuat orang Islam, sebut aja, pelacur pun ada orang Islam. Apa lagi tadi? Apa dia? Dadah. Universiti Seranti tu ramai. Universiti Seranti ramai orang Islam. Di mana kata Islam tu baik? Bila dah kata macam ini, terkapar-kapar lawan Jerman ni. Kemudian dia tanya balik orang ni. Dia kata, kalau you orang Kristian, apa buku kamu baca? What book are you read? Dia kata Bible. How many languages in your Bible? Berapa bahasa Bible kamu tu yang kamu kata baik sangat? Dia kata 146 languages in the world. Dia kata 146 bahasa. Tengok terornya Bible kami. Dia kata it is very wrong. Takkan datang daripada Allah sampai 146 bahasa. Dia kata you see Islam, dia kata one book Holy Quran, one language Arab, one kiblat Kaabah, one God Allah. Apa lagi? One prophet Muhammad. Muhammad is prophet, not the son of God. No, he is prophet. Dia mati macam orang lain juga. Kamu ni Nabi Isa pun bos sebagai Tuhan. Lepas tu dia tanya balik, are you Muslim? Dia kata yes, I am Muslim. Dia tahu kan, aku cakap dari orang Islam tak baik pasal kamu jadi Islam.
kata orang putih ni, dia pandai. Dia kata, I met Islam before I met Muslim. Saya belajar Islam dulu, dah reti Islam, baru saya masuk Islam. Sebelum saya jumpa dengan Islam. Kalau saya jumpa Islam perangai macam ni, saya pun tak ingin masuk Islam. Mengapa jadi macam ini? Kerana di Malaysia ini teladan orang Islam buruk lebih daripada orang bukan Islam. Jangan marah kat saya. Sebab inilah saya menjadi pendakwah suara garang inilah ni. Yang saya keluar sekejap tadi, utusan Melayu tanya saya, mengapa Islam jadi lemah seperti muka surat khabar hari ni? Cuba Ustaz ulaskan. Jadi saya bagi ulasan, dia tanya balik saya pasal keluar sekejap di majlis ini, saya nak bagi kat dia. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok surat khabar besok, kalau dia masuk banyak mana, cek boleh tengok. Saya bagi ulasan mengapa kita jadi mundur. Sebab itulah, sebab kita terikut-ikut dengan orang. Itu pengujur semangat. Okey? Yes. Kau faham? 4:30. 4:30 ni saya rasa macam lapar dah. Sampai 6:30. Ya Allah. Okey. Wait Okey, boleh pergi lagi insya-Allah. Saya depan saya ni ada air dalam botol ya. Saya boleh minum selalu, tak apa. Okey, itulah bila kita perhati tengok Islam ni. Jadi tsunami pun macam itulah. Dia cari dekat Indonesia tu kerana banyak sangat benda-benda yang dibuat oleh orang Islam di Indonesia ni against the principle, melanggar dasar-dasar Islam. Yang tak boleh rasuah banyak, yang jadi pelacur kalangan perempuan banyak. Kemudian orang lelaki pernah berlaku. Orang Singapura pergi ke Batam ni Indonesia. Pergi jumpa dengan satu perempuan ni sidu dia, pujuk dia waktu ni berjalan, pergi naik kelab apa semua, cucak bagi nama motor. Tak tahu cucak? Tahulah cucak bagi nama motor sikit sebanyak lebih kurang. Akhirnya bila lelaki ni naik garang kan nak buat sesuatu, dia kata jangan buat kecuali kahwin dulu. Aku pun Islam juga. Jadi kawan ni dah giat sangat dah, terpaksa kahwin. Dia kata dia janda, kahwin lah. Jadi esoknya janji pergi jumpa kadi, jumpa dengan pegawai agama, cek tengok, dia kata boleh kahwin. Letak duit lah, berapa $300 Amerika, $300 Singapura, jadi RM600 kita. Bayar, akad nikah lah. Akad nikah apa semua, malam tidur dia lanyak tak kira lah, sampai putus lah tadi kelembu. Kan? Duduk lah. Lepas tu balik seronok berbenar lah. Bini dia tengok macam abang ni pergi apa lama sampai 3 malam tu, abang kahwin lagi kan? Tak ada. Apalah kau ni, aku ada kerja bisnes lah kat Batam. 2 minggu lagi pergi pula. 2 minggu lagi pergi hantar ration 2 minggu pergi. Kemudian bila bini dia dapat tahu, terus bini dia gam tak boleh pergi. 3 bulan tak pergi. Kemudian dia pun bila tak pergi 3 bulan, bini dia pun lepas lah balik, tak ada apa-apa lah. Dia pergi balik rumah yang dia baru beli untuk perempuan ni, kata bini dia tadi, datang seorang lelaki lain duduk dalam rumah tu. Jadi lama tu dia pun masuk ke tempat itu. Bini dia baru nikah ni tak kenal. Awak ni siapa? Nak jadi siapa? Awak bukan bini saya. Apa pula lelaki saya ada dalam rumah? Rupa-rupanya dia kahwin dengan bini orang. Lepas tu lanyak banyak kali pula tu. Jadi apa jadi dengan anak dalam kandungan kalau mengandung? Anak siapa ni agak-agak? Anak bulu betul. Kalau lahir anak bulu betul. Ada tak cerita anak bulu betul? Tak tahu siapa punya bapa. Ini yang takut. Ini di Indonesia, tempat lain punya tak boleh. Sebab tu di Malaysia nak kahwin, kalau janda mana surat cerai. Mana di mana awak kahwin, di mana rekod dia. Kalau gadis, sila tunjukkan awak anak siapa, dari mana surat beranak dan sebagainya. Kalau lepas dari itu nak tipu juga, tak boleh buat apa lah. Kalau orang tu dah jadi janda, dia mengaku kata dia gadis tak kahwin lagi, kenyataan tak ada, terpaksa lah, itu tanggung sendirilah. Kan, tanggung sendiri. Namun kalau lah dia jadi janda, dia kahwin pun tak teruk sangat, tapi sesudah diceraikan, ni jadi masalah masih bini orang. Laki dia ni mari ke Malaysia buat cari duit kat Malaysia, tinggal dia di sana, dia nak hebat, tengok orang Singapura kaya, terpaksa beli sebuah rumah kat dia. Dah beli rumah, laki dia balik, bagi duduk dengan laki dia, akan nama dia kat rumah tu. Jadi bini laki dia baru kahwin, mari nak duduk boleh, dia halau je, dia buat tak kenal je. Apa dia tu baru macam nak terekam, nak bakar rumah tu. Kalau bakar dia akan tak ditangkap oleh polis Malaysia, lagi teruk. Jadi balik dia dengan penuh kerugian. Rugi habis beribu-ribu. Itu cara dia. Macam mana Tuhan tak turun ke tsunami kat dia. Dan akhir sekali
apabila orang Aceh ini dia kan ada GM kan, tahu GM? Gang yang angkatan apa namanya ni tak? Angkatan Aceh Merdeka ni nak apa nama ni, nak tuntut kemerdekaan. Jadi pernah sekali Jeneral Panggabian, Panglima Tentera Darat Indonesia, dia Kristian, nama dia Panggabian dulu kan, masa Soeharto Panggabian, dia Panglima. Tuan-tuan tahu tak syarat nak jadi Panglima ni macam mana? Barang mesti berani tanpa orang lekat 5 dekat pipi baru boleh jadi Panglima. Kan Panglima kan? Panglima berani tanpa orang lekat 5 baru jadi Panglima. Jadi jahat lah artinya garang. Jadi dia ni Panggabian ni Panglima, dia kata Soeharto jangan hantar tentera Islam untuk membunuh orang Islam di Aceh. Hantar tentera Islam untuk membunuh orang Islam atau tentera Kristian. Maka dihantarlah tentera Kristian, dan Kristian duduk sepanjang pantai memagar supaya orang GM jangan keluar lari ikut laut. Akhirnya terlalu ramai kat sana, Allah pun marah. Orang Kristian bunuh orang Islam, Allah takkan nak membiarkan. Sebab Aceh ni, dalam daerah Indonesia ni, Aceh lah ialah Islam yang terpelihara. Islam dia bagus, dia tak ada nikah campur macam ni, tak ada, dijaga betul-betul. Sebab Aceh ni sebelah-menyebelah dengan Selat Melaka je. Jadi dia lebih kuat berpegang kepada agama. Dengan demikian, apabila rakyatnya, umat Islam diharu-harukan oleh orang lain, Allah turunkan bantuan, iaitu dengan menurunkan tsunami. Bila tsunami turun, seluruh tentera Kristian yang menjaga orang Aceh tu, mereka duduk di pantai, dihanyut, dimatikan oleh Allah SWT berpuluh ribu. Mati ramai. Itu satu daripada sebab-sebabnya. Walau kita ni cakap dalam kawasan yang tertutup ni, saya beranilah cakap sikit kan, supaya tak, kalau orang Indonesia dengar dia tak kecil hati lah. Tapi orang apa peduli sakit hati, sebab ini kebenaran. Saya nak bagi supaya kita jangan menjadi macam itu kan. Kita jadi jangan itu. Ini amaran Allah kepada kita umat Islam ni. Okey. Jadi dah berapa alam yang keberapa tadi? Alam barzah yang keberapa? Yang keberapa? 5 le. Bukan? Mula alam apa? Betul ke? Alam keempat ya? Okey, alam arwah, alam gaib, alam arham, alam rahim, alam hayah, nombor 3 kan? Alam hidup betul lah. Nombor 4 alam barzah. Kita duduk 1000 tahun dalam tu. Hingga sampai berlaku satu alam yang mujad, iaitu Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila jadi gemparan bumi, gempa bumi yang sangat besar gegarannya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluarlah isi perut bumi ini melambung-lambung naik ke langit. Wa qala al insanu ma laha. Manusia pun pakai kata apa ni jadi. Ni macam jadi tsunami lah. Apa ni? Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya manusia mewahyukan kepada bumi untuk jadi benda ini. Beritahu pada manusia jahat ni. Dia beritahu manusia, sebab wahyu tidak turun kepada Nabi sudah wafat. Wahyu turun kepada alam dan binatang. Tsunami berlaku di negeri Ceylon, gajah seekor pun tak mati kan? Babi seekor pun tak mati. Sedangkan banyak binatang dekat sana tak mati seekor pun. Ular pun tak mati. Ikan di Kuala Muda, Kedah, seminggu sebelum berlaku, ikan pun takut lari naik ke darat. Tsunami belum berlaku lagi, ikan dah tahu dah lari naik ke darat. Manusia pergi tangkap ikan, sehari dapat 700 biasa. Bila tsunami berlaku, ikan lari ke darat dapat 7,000 sehari. Asyik kutip ikan, datang tsunami. Duit ikan pun hanyut, orang yang tangkap ikan pun hanyut. Padan. Ikan dah tahu lebih awal, kerana bi anna rabbaka awhalaha, Allah memberi wahyu kepadanya. Saja nak bagi tahu lah. Burung tak tahu lebih tahu. Dalam surah An-Nur dia kata qad alima salatahu wa tasbihahu. Burung yang terbang tahu macam mana nak tasbih, macam mana nak sembahyang. Orang pula tak tahu macam mana nak tasbih, macam mana nak sembahyang. Baru ni saya pergi ceramah dekat orang kaya-kaya lah, tengku datin-datin ni.
Jadi bila sampai ke sana sama kawan dia, laki perempuan semua, bila jumpa je cak-cak-cak aja nama motor. Tahu cak-cak? Semua jumpa cium dulu, cium pipi kanan pipi kiri dia dari, pipi kanan pipi kiri. Saya pun nak dicium ni. Muncullah kata seorang bintang filem nama dia Syahzid Rizal. Ada tak? Tak ada. Syahriza kata don't salam ustaz. Dia kata don't salam ustaz. You and with your group okay. Dengan ustaz no, dia kata no, jangan. Kau silap salam ustaz kau tak gigit dengan kau orang putus dia. Ingat ustaz tak geram juga kan. Tak macam orang lain juga, kau cium dia apa lagi kan. Jadi saya ingat semua kawan-kawan lelaki perempuan cium, dia tak kira siapa-siapa. Cucak. Sampai begitulah, sebab dia budaya dia macam tu. Tengok, sampai dah tak boleh dia ikut lagi. Tak tahulah. Tu panggil saya pergi ceramah. Saya pun pergi ceramah lah. Tapi ceramah sana sedap, orang kaya. Ceramah 2 jam je. Nak balik, lepas ceramah, ya Allah, udang besar-besar lengan 3 ekor tak depan saya. Tu yang saya baca doa jadi lain. Lalu saya baca doa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Tapi bila jumpa dengan dia orang ni, doa saya Rabbana ampusana wa ampusani, ampusana wa ampusani, wa ampusana wa ampusani. Kan? Ampusana wa ampusani. Apa 3 ekor udang besar lengan di depan saya. Irit nak habiskan udang, bukan main. Bukan kira kolesterol tak kolesterol. Kan? Makan tak kira kita pun. Pasal apa? Mereka ni tak ada masalah lagi dah. Sebab daripada awal peringkat penjaga Islam ni dia pun hidup macam orang-orang barat dah. Begitu sampai boleh cium semua orang. Tapi pada dia tak berasa apa-apa dah. Kita tapi mujur jugalah gelak-gelak kabut tu nak pergi ke Mekah juga. Jadi saya pun ingat kan. Saya kata Tengku, Putri, Datin, ini nak pergi ambil haji apa ni? Prat, ingat haji Prat ni tak boleh tidur sekatil suami isteri dalam ihram. Kenapa Ustaz? Sebab suami kita pakai kain ihram, tak pakai seluar dalam. Tapi mengapa? Iyalah bila tak pakai seluar dalam, jangan usik dia, kadang terusik apa-apa sesuatu. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. He's my husband. Yes, your husband, but not in ihram. You out of air, you can do anything you like. You nak undress sama dengan dia, nak kamu pakai apa-apa, tak kisah. Tapi dengan syarat tidak ihram. Dalam ihram sentuh pun tak boleh. Ya ke Ustaz? Ya, apalah tak kaya saya ni Ustaz. Bukan Ustaz motor, Ustaz. Barulah perasan pasal apa mereka tak bagi tahu? Adakah Datin ni pergi dengar ceramah? Ini yang panggil Ustaz datang ni. Rupanya tak dengar ceramah langsung. Ada seorang tu dia 18 orang, ada seorang tu baru 3 bulan boleh baca Fatihah. Umur 38 tahun baru 3 bulan boleh baca Fatihah. Tapi mula boleh baca Fatihah, tak semayang, tak tinggal-tinggal langsung dah. Tapi bini masing-masing, ya Allah, rambut merah. Set rambut sama tinggi saya tunjuk. Pakai baju dada tu tetap kira adalah saya pun mata tu tak pergi ke tempat lain, pergi kau tu je. Dan masing-masing dada tu, kemas betul. Butang ada tak mau pakai pula tu. Macam mana? Panas. Itu yang Ustaz kena kipas tu. Ini sungguh punya cerita, the very true story. Dia ambil package 42,000 seorang, 2 orang 84,000. Lepas tu yang dia duduk sebilik berdua, kata tak boleh, aku tak boleh. Saya tak mau cerita Tengku Pak, kalau saya cerita sekali pun semua orang kenal. Sebab hari kenduri dia nak pergi tu, hari kenduri pergi tu semua penyanyi-penyanyi datang. Habibah Yaakob ada, yang Jada Mak Fuzi dulu pada Habibah, Jada Mak Fuzi yang Bibah pun ada, kenal saya semua. Lepas tu seorang lagi yang baru bercerai tu, yang suami dia nama Roslan tu boleh, yang Johor tu, Sheila Maji. Sheila ada sama Maji. Sheila tu berhemah Sheila, tudung separuh je tudung. Ustaz sihat Ustaz? Kata sihat. Sheila Maji tu Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz dah. Dah tak panggil mana nak jumpa. Panggil tu. Tak apa. Ni kumpulan ni pun dia seronok benar. Bila kita cakap putih 2-3 biji, dia nak panggil lagi. Kita balik ke Mekah esok, kita ada gathering, Ustaz mesti datang. Kata no problem, panggil saja. Mana tak mau datang, udang 3 ekor untuk saya saja. Mesti datang. Balik-balik buka envelope ni 400 di belakang tu 4. Ya Allah, saya kata sehari tak sampai duduk rumah dia 3 jam je, 000 3 biji di belakang. Masya Allah, kata baguslah. Bukan saya nak kutip duit orang, tapi masalah itu kekayaan menjadi model kepada kedudukan.
Tapi oleh sebab dia teringin sangat nak ceramah, saya pun bagi. Tapi dia pun terima dengan baik. Sebab kita pun bagilah apa-apa yang betul badan. Saya kata nak pergi haji, prepare for the worst, hope for the best. Yes, really very good. Prepare for the worst, hope for the best. Bersedia menghadapi jihad Allah, bersedia pula menerima kebaikan daripada Allah. Kalau tak mau berjihad, dia tak boleh benda yang baik. Macam itulah kehidupan kita. Tadi saya cakap dengan kakak dengan abang-abang semua, walaupun Allah duga kita dengan mata tak berapa nampak, kita hanya dapat rasa, tapi hati kita lebih terbuka, lebih celik lagi daripada kami yang buka mata ini. Sebab kami ni banyak sangat karena. Yang kita ni agak kurang karena sikit. Janganlah tambah karena lagi ya. Kita tahu kita pun ada perasaan juga, tapi jangan tambah karena itu lagi. Kan? Kalau yang belum kahwin buat apa-apa, kahwin cepat-cepat. Kalau yang dah kahwin, jangan ingat nak kahwin banyak-banyak. Satu pun kira cat beliau kan. Kalau duk cari nak kahwin juga lagi, dia akan timbul problem buat apa. Itu sajalah, bukan kata tak boleh. Benda yang boleh diperbolehkanlah. Dia kakak apa, kalau suami dah tiba-tiba dengar kata dah kahwin lagi, janganlah mengamuk kat dia dah. Jangan mengamuk, biarkan lah. Benda boleh, takkan nak marah. Tak boleh? Tak boleh pula. Okey, kalau tak mau bagi boleh. Kalau tak mau tak boleh, tak apa. Tak apa. Bila nak tidur pakai follow me, ni budak sejuk saja pakai. Pakailah follow me, baru dia follow. Ni asyik budak sejuk je, sentuh sikit kerat. Sentuh sikit. Okey? Macam tu lah orang. Okey. Baik, kita tengok. Alam kita yang terakhir, selepas kita menghadapi alam barzah, kita akan berlaku kiamat. Akan berlaku kiamat, alam kiamah. Alam kiamah, zilzilah tadi ni. Kiamat ni jadi gedegung kita tahu. Pasal manusia tanya, apa dia ni? Habis itu kita pun dilenyapkan oleh Allah SWT. Alam ni langsung tak ada. Alam ni tak ada, tidak ditiadakan. Ingat Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah saja yang kekal abadi, alam ni semua tak ada. Kita tak boleh cerita macam mana Adam ni tak ada. Allah saja yang tahu. Kemudian Allah hidupkan balik 6 malaikat. Allah hidupkan Jibril, Mikail, Israfil, 4 malaikat. Kemudian dia hidupkan Hammalatul Arash, yang menjunjung arash Allah SWT. Kemudian dia lantik, dia dilahirkan pula, diwujudkan malaikat muqarrabun, malaikat yang terhafir dengan Allah. Kemudian barulah dia tiup sangkakala, jadi balik pada mahsyar. Masa itu manusia bertebaran di atas di padang mahsyar. Inilah masanya orang muka putih dengan muka hitam. Orang muka putih dengan orang muka jadi bagi orang yang sembah Allah SWT, dia muncul balik di padang mahsyar dengan muka putih. Yaumata biyadu wujuh. Orang hari yang Allah putihkan muka. Kemudian bagi orang yang jahat, dia mengaku Allah itu ada. Orang Islam tapi kerja buat jahat. Orang ini wataswadu wujuh, dihitamkan muka mereka. Jadi akhirnya di sini orang yang bermuka putih akan diasingkan bersama Rasulullah. Diletakkan di satu kawasan bersama Rasulullah di bawah payung arash. Di bawah arash Allah SWT, mereka duduk di dalam surga, bukan dalam surga, di dalam taman surga. Dia dekat dengan pintu surga. Sementara orang-orang yang jahat diletak di padang mahsyar penuh dengan azab siksa. Sakti penuh dengan azab siksa Allah SWT, dan muka dia hitam. Setelah duduk beribu tahun di situ, dia tak tahan lagi. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 dia kata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu tengok wahai Muhammad, di hari itu tiba-tiba orang yang bermuka hitam ini, mujrimun ini, mencari-cari Tuhan mereka kerana tak tahan dengan azab yang sangat seksa untuk mereka. Lalu mereka agak Tuhan ada situ, lalu mereka meminta, Rabbana absarna, ya Allah tak tahan lagi kami melihat seksa kamu ini. Wa sami'na, dulu sebenarnya dalam dunia kami dengar ceramah, kami dengar khutbah, kami dengar larang dengan buat jahat, tapi kami buat juga, bukan tak mau buat baik. Dulu kira baru nak buat baik, tiba-tiba malaikat mencabut nyawa, tu duduk kat sini ni. Kalau dia tak cabut lagi, sempat kami nak buat baik, kami kira nak pergi Mekah semua, tapi tak dan. Maka oleh sebab tak ada tu, pergi'na na'mal salihan inna muqinun, tolong hantar kami kembali ke dunia sekejap, kami dah yakin dengan balasanmu. Dulu pakai, ingat kamu tak azab kami,
Rupanya azab juga. Tolonglah kami, hantar kami balik ke dunia nak buat amal ibadat. Nak masal, farji'na nak amal solehan. Balik ke dunia kami nak buat amal soleh. Inna mukinun, kamu yakin dengan balasanmu. Allah jawab balik simple je. Allah kata, too late baby. Allah cakap putih. Too late baby. Maka mereka ini dihempas oleh Allah SWT seperti terjatuh pi makan yang sahih. Dihempas roh nyawa mereka seperti menghempas batu dari jurang yang sangat tinggi. Hancur berkecai. Allah tak pedulikan mereka lagi. Dan mereka ini lama kelamaan, bila selesai habis orang kafir masuk dalam neraka, mereka ini pun dibawa melalui pintu soal lalu ditanya. Nak meniti siratal mustaqim tu, orang kafir dia tak meniti siratal mustaqim sebab dia wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Diheret orang kafir masuk dalam pintu neraka. Hatta iza jauha kutiata buah sampai ke pintu neraka, dibuka pintu. Terus Allah tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum? Ada tak masa kamu hidup dulu rasul kami dari kalangan kamu menceritakan ni? Ulama datang cerita kamu tentang kebesaran aku dan kamu jumpa aku ini. Qalu bala sayyidina. Dia kata ya ada. Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Tetapi ternyata lah mereka ini kena azab. Kila kula bajahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka masuk dalam neraka ini, terus kekal abadi dalamnya. Tetapi bagi orang yang macam orang muka hitam tadi ni, dia ini oleh sebab mengaku Allah Tuhan dia, tapi dia buat kerja orang kafir, maka mereka itu dia azab. Lepas azab, Allah akan periksa amalan mereka sebelum hantar naik ke siratal mustaqim. Soalan-soalan yang ditanya 7 saja. 7 yang awal-awal. Pertama, man rabbuka. Hari itu tidak boleh dijawab oleh mulut. Hari itu mulut tak jawab. Kerana ayat Quran kata dalam surah Yasin, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka, bercakap kepada kami oleh tangan mereka, jadi saksi oleh kaki mereka apa yang mereka lakukan. So mulut tutup, tangan cakap. Batu tangan ni nak basuh muka, tangan ni lah. Sama tuan-tuan lagi bagus, tangan tak jadi mata lah kan. Lagi banyak boleh jawab kan. Macam kami ni tangan tak boleh jawab kan, sebab tangan kami nakal kan. Tak boleh nampak benda lembut kena pijit kan. Betul lah. Hari ini kami tutup mulut mereka, bercakap kepada kami oleh tangan mereka, jadi saksi oleh kaki mereka apa mereka lakukan kan. Kalau suruh mulut jawab jadi hara-hara. Dia ditanya dalam bahasa Arab, man rabbuka. Mulut tanya boleh apa buka-buka. Ini tak boleh Jadi bila tanya tak boleh jawab, maka dihadiah kalah neraka. Meniti siratal mustaqim jatuh. Alam apa itu? Okey. Habis dah. Alam 7 kita dah lalu. Ingat balik. Mula-mula alam roh, alam gaib. Masuk ke alam rahim, alam arham. Kemudian alam hayat, alam hidup. Kemudian nombor 4 alam barzah, alam mati. Kemudian jumpa kiamat, alam kiamat. Dan nombor 5, nombor 6 alam mahsyar. Mahsyar ribu-ribu tahun dalam mahsyar. Akhir sekali alam pembalasan. Jadi itulah menentukan kita. Jadi untuk mengunci, menyimpulkan ceramah yang sangat panjang lebar ini agar dia tidak jemu, mari kita menjadi umat Islam yang baik, ikut patuh seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad ini surah Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang sama Rasulullah tegas dengan kejar-kejar orang kafir, tak mau ikut kejar kafir. Ruhama ubainahum, tapi sangat belas kasihan, kasih sayang sama manusia, sama mereka. Kita sesama orang-orang yang kurang kuat kelihatan sesama dengan kumpulan kita, buat menjelik melani. Inilah dia. Ruhama udah kasih sayang sama mereka. Tarahum ruka'an sujada. Umat Muhammad ini ada rukuk, ada sujud, ada rukuk, ada sujud. Muhammad tak rukuk, tak sujud, ilah. Ya. Taruh kata ya bertaruna fadlan min Allah, mereka cari duit dengan keizinan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada kesan sujud pada mereka. Kalau tengok wanita Islam bertudung, itu kesan sujud mereka. Kalau tengok orang lelakinya pula adalah pergi ke masjid. Tapi kalau ada orang lelaki maghrib di tempat lain, mereka ini akan jadi muka hitam. Itulah dia, panjang dah. Jadi sebelum saya berhenti, nak bagi peluang soal jawab.
Sila nak tanya apa-apa yang berkaitan. Saya hari ini sikit tak sentuh bab korban seperti yang ditulis surat kepada saya. Bab korban wait another time. So, before Raya Haji, so call me again in this place, ya. Call me again, I will come. Don't worry about that. Tapi kalau nak cerita bab korban, nak ingat balik mana lama dah. Cuma hanya kalau nak sentuh sikit, kalau boleh jangan campur korban dengan akikah, ya. Siapa-siapa nak buat esok jangan campur korban akikah. Sebab akikah dibuat bila-bila masa saja, daripada anak lahir umur 1 hari, yang baik dengan 7 hari sampai akhir balik. Dan dagingnya pula dimasak panggil orang makan. Sementara korban boleh buat 4 hari tu je. Janganlah 4 hari orang nak korban tu kita pergi bubur pula daging akikah dalam tu, mabuk daging dia. Ada banyak makan daging tu, tambah lagi pula. Itu tak kena, ya, tak kena. Nantilah sampai masa esok saya akan terangkan. Cuma sebagai peringatan sekarang, jangan campurkan daging orang. Boleh dalam kitab kata boleh, tapi tak tepat. Tak tepat. Sabi Lalu tadi kata akikah itu lain, korban itu lain. Jangan campur. Walaupun dibolehkan dalam kaedah, benda yang tadakul, benda yang sunat yang boleh campur tak apa. Tapi kalau buat tak capai matlamat, baik tak usah. Jadi boleh telefon, ya, 019-310-2500. Oh, 019-310-2500. Okey. Kalau bunyi, kalau dah habis begini sajalah. Balik ke rumah bawa kubis. Setakat ini ceramah dah habis. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafurqana min ba'di tafurqan mansuma. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata salamata alaina wa ala ashabi hadzal majlis warzuqna al halal wa jannibna al haram wa akim jata wa fir mautana wa matahum wa atimim niyyata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa hakiki raja'ana wa dikilna fihi rizqal masul bisir qalika inna ma'muhu iza arada syai'an yakulu lakum fayakun subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma ya Allah, inilah kami sekumpulan orang-orang yang diberi kehidupan begini rupa, dan dengan penuh rasa keikhlasan hati kami ya Allah, kami berada dalam sebuah halaqatul zikri, sebuah majlis yang mengingatimu ya Allah. Maka tidakkah engkau mengurniakan kepada kami kebajikan kami, tidakkah engkau beri keuntungan kepada kami dengan hasil dengan cerita-cerita pahala yang baik, tidakkah engkau berikan kepada kami sesuatu yang menambahkan keimanan dan ketakwaan, supaya kami menjadi hamba-Mu yang paling terdekat dan paling bertakwa ya Allah. Dengan keadaan yang ada ini, berikanlah kepada kami sesuatu yang baik, dan jauhi segala bala bencana yang seperti pernah berlaku pada orang lain ya Allah. Ya Allah, kami mohon doa kami dikenankan, mohon dosa kami diampunkan, mohon silaturahmi di antara kami diperirakan, mohon kemajuan kami dipertingkatkan, dan juga mohon segala kebaikan yang kami buat diberi kebajikan yang seumpamanya. Allahumma dfa'anna al-waba wal bala wal zilzal wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma elakkanlah kami segala bala bencana dan wabak penyakit yang mungkin berlaku kepada kami. Hantarlah ke tempat lain, ke tempat yang orang sentiasa menderhaka kepada-Mu ya Allah, jangan kepada kami yang sentiasa tahan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Ismail. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi mimman taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.